Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh, dan hari ini adalah siri yang ke-40 dan kita masih membincangkan lagi topik Al-Quranul Karim sebagai sumber utama rujukan hukum. Jadi pada kuliah yang lepas kita telah pun membincangkan berkenaan dengan definisi dan juga ciri-ciri Al-Quranul Karim yang menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai hujjah, sumber rujukan hukum utama kepada para mujtahid dan juga para fuqaha. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk Bayanul Quran bil Ahkam, iaitu uslub ataupun cara bagaimana Al-Quranul Karim itu menjelaskan tentang hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan, kata Allah, ke atas kamu wahai Muhammad, satu kitab, yakni Al-Quranul Karim, sebagai penjelasan kepada semua benda. Jadi rupanya dalam Al-Quranul Karim ini terdapat pelbagai jawapan kepada isu-isu ataupun permasalahan manusia. Nanti kita akan tengok dia punya detail dia. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Dan tidak kami tinggalkan dalam kitab Al-Quran ini sesuatu pun. Maksudnya semua penjelasan, semua penerangan tentang apa yang ada dalam dunia ini ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, sama ada berbentuk prinsip-prinsip umum ataupun prinsip yang lebih detail daripada prinsip umum. Jadi Al-Quranul Karim ini mempunyai penjelasan kepada semua hukum hakam syarak, kecuali ataupun namun bentuk penjelasan hukum itu terbahagi kepada dua kategori. Okey. Jadi kalau kita merujuk kepada kitab-kitab usul fiqh ni, para ulama membahagikan Al-Quranul Karim ini kepada beberapa. Kalau dalam kitab Al-Wajiz ni, Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut dua kategori ataupun dua pembahagian. Dua pembahagian bagaimana Al-Quranul Karim menjelaskan hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Yang pertama, an-naw'ul awwal zikrul qawa'id wal mabadi'il 'ammah lit-tashri' wa bayan al-ahkam bi suratin mujmalah, iaitu menyebut kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip umum syarak dan menjelaskan hukum hakam itu dalam bentuk ijmal, dalam bentuk kita panggil umum, prinsip umum. Baik, antara kaedah ataupun prinsip-prinsip umum yang menjadi asas kepada pensyariatan yang disebut dalam Al-Quranul Karim adalah konsep yang pertama, syura. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip tersebut secara umum sahaja, tidak ada pendetailan. Maksudnya bagaimana kita nak melaksanakan perkara tersebut tidak dijelaskan ataupun tidak didetailkan oleh Al-Quranul Karim. Tapi prinsip umum tersebut Allah sebut. Contoh konsep syura. Kalau kita nak mudah faham, mesyuarat lah, ataupun perbincangan di antara kelompok ataupun organisasi, bagaimana nak mentadbir, menguruskan organisasi tersebut. Malah di peringkat negara pun ada konsep syura ataupun mesyuarat. Kalau di peringkat kerajaan dipanggil mesyuarat kabinet. Diadakan setiap minggu. Ini didasarkan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin, bagaimana mereka
menjalankan syura dalam kehidupan mereka dalam apa sahaja isu. Jadi mereka memberi pandangan untuk menyelesaikan masalah sesama mereka. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah sebut wasyawiruhum fil amr, dan lakukanlah syura di kalangan mereka itu dalam menguruskan suatu perkara. Okey, prinsip syura, prinsip perbincangan disebut dalam Quran. Tapi bagaimana kamu nak melaksanakan konsep prinsip syura tersebut itu terpulang. Okey, nak mesyuarat pukul berapa? Kan? Berapa orang quorum mesyuarat? Kan? Nak buat di mana? Itu terpulang. Okey, terpulang. Yang penting dalam melaksanakan ataupun nak menyelesaikan, nak membincangkan perkara-perkara tertentu, ini adalah prinsip yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, iaitu melalui perbincangan, iaitu syura. Okey, contoh lain prinsip umum yang tidak didetailkan bagaimana dilaksanakannya itu ialah konsep keadilan, al-adlu. Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu Wa Taala sebut innallaha ya'muru bil 'adl. Allah perintahkan kamu, maksud Allah mewajibkan kamu untuk berlaku adil. Jadi nak berlaku adil ni macam mana? Okay, ini kalau kita cakap dalam konsep kehakiman. Okey, sama ada kamu nak buat mahkamah 3 tingkat ke, tak ada tingkat ke, kan? Hakim nak pakai jubah hitam tu ataupun tak mau pakai, nak pakai jubah biasa, nak pakai coat ke, itu terpulang. Okey. Kalau kita tengok cerita-cerita orang putih, hakim khususnya di UK dan sebagainya tu, dia ada rambut putih tu kan. Itu terpulang lah, nak pakai ke, tak mau pakai ke, itu terpulang. Tetapi yang penting bila kamu melakukan penghakiman, kena berlaku adil. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kamu untuk melakukan amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu melaksanakan penghakiman, maka hendaklah kamu berlaku adil. Jadi konsep adil itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wajib. Sesiapa yang menjadi pemimpin, yang menjadi hakim, dia wajib berlaku adil. Cara nak melaksanakan itu terpulang. Cara itu, kaifiat itu tidak didetailkan, tidak diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, contoh lain. Manusia ini menanggung dosanya sendiri dan dia tidak menanggung dosa orang lain. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala taziru waziratun wizra ukhra, iaitu sesuatu manusia itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kalau contoh selalu kita dengar suami, ni dakwaan ataupun kata-kata orang lah, suami menanggung dosa isteri, ayah menanggung dosa anak. Sebenarnya kita perlu penjelasan ataupun perincian. Sebenarnya dosa yang dilakukan oleh orang lain tu, kita tidak tanggung dosa tersebut, kecuali kita membiarkan contoh isteri tidak menutup aurat. Okey, dosa tidak menutup aurat tu kita tak tanggung, itu dosa yang akan ditanggung oleh si isteri. Tetapi kalau kita membiarkan isteri tidak menutup aurat itu, kita berdosa sebab kita tak tegur, bukan kita berdosa sebab kita ataupun sebab isteri itu tak tutup aurat. Sebab dosa itu ditanggung oleh isteri sendiri. Itu jadi konsep itu kita kena faham. Okey. Contoh lain. Ini prinsip-prinsip umum yang disebut dalam Quranul Karim tetapi tidak diceritakan, tidak diperincikan pendetailan dia. Iaitu al-uqubah biqadril jarimah. Hukuman itu perlu dilaksanakan setimpal dengan jenayah. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan buruk, maksudnya hukuman itu perlulah setimpal dengan jenayah ataupun perlakuan yang dilakukan. Okey, ini kita panggil konsep hukuman dalam Islam. Tidak didetailkan bagaimana kita nak melaksanakan hukuman tersebut, sama ada nak penjara ke, nak denda, nak sebat, nak buang daerah,
Cuma hukuman-hukuman yang saya sebut tadi tu, contoh macam penjara, sebat, denda tu memang ada dalam kita punya undang-undang di Malaysia, sama ada undang-undang sivil ataupun undang-undang syariah, kan. Sebenarnya kalau berbentuk hukuman takzir lah, itu terpulang kepada kebijaksanaan pemimpin ataupun kerajaan untuk memikirkan apakah bentuk denda yang sesuai dengan jenayah yang dilakukan. Okey, konsep hukuman setimpa dengan jenayah ada dalam Quran, disebut secara prinsip umum, tetapi perinciannya tidak disebutkan. Okey, hurmatu malil ghair, haram kita memakan harta orang lain dengan cara batil. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta orang dengan cara batil, kan, ataupun kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim untuk kamu makan harta orang tu dengan cara yang berdosa, dengan cara yang salah, sedangkan kamu ketahui benda itu memang berdosa lah. Okey. Jadi kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut prinsip umum jangan makan harta orang secara batil. Okey, perincian tu Allah tak cerita bentuk mana. Kan? Kita nak buat, kita katakan contoh scammer ke? Kan? Kita jadi scammer. Kita buat apa dia panggil African scam, money love kan, dan sebagainya lah. Kan? Kita menipu orang ataupun kita menggunakan gambar profil orang, kita dapatkan nombor orang tertentu, kita WhatsApp kepada kawan-kawan orang tersebut, minta duit, dan sebagainya. Itu semua cara-cara yang batil. Okey. Kemudian antara lain, antara prinsip umum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim ialah at-ta'awun 'alal khair wa ma fihi naf'un lil ummah, iaitu bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan kita panggil kezaliman. Ini prinsip umum. Perinciannya Allah tak sebut macam mana kita nak berta'awun dalam bentuk kebaikan. Tak kisahlah sama ada dalam bentuk persatuan ke, dalam bentuk yayasan ke, dalam bentuk sekolah ke, as long as benda itu memberi kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT, silakan, kan. Kemudian antara lain firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran ialah kewajipan untuk menunaikan segala janji ataupun kontrak. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Dan wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menepati segala kontrak-kontrak yang kamu telah, kalau sekarang ni kena tanda tangan, kita buat perjanjian apa-apa, jual beli tanah, beli kereta ke apa ke, perjanjian apa-apalah, buat research, macam saya sebagai seorang pensyarah, bila kita buat penyelidikan, kita ada sign kontrak MOA dengan pihak yang memberi grant tersebut, kan. Jadi tanggungjawab seorang penyelidik itu untuk menyelesaikan research ataupun perundingan dengan sebaik mungkin. Nak buat macam mana, tempoh berapa lama perundingan tersebut, itu terpulang lah. Itu kita panggil pentadbiran antara penyelidik dengan funder. Okey. Antara lain konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran secara umum, iaitu kesukaran, segala kesukaran yang syar'i lah, kan. Kalau setakat kesukaran kecil-kecil itu tidak diambil kira. Ini yang kesukaran yang kita kata yang syar'i, yang boleh menyebabkan perkara tersebut terangkat daripada kita, kan. Jadi maksudnya tidak ada konsep kesukaran dalam fiqh kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak Allah jadikan ke atas kamu dalam agama ini
kesukaran yang berat-berat. Kan, surah Al-Hajj ayat 78. Okey. Jadi kesukaran apa yang tidak ada ataupun yang tidak berat, yang tidak dikenakan kepada mukallaf ni apa dia? Tidak diperincikan dalam ayat ataupun dalam Al-Quran, tetapi sunnah dan juga prinsip-prinsip dalil-dalil yang lain menceritakan ataupun memberitahu kepada kita bentuk-bentuk masyaqqah ataupun kesukaran yang menjadi keringanan hukum kepada umat Islam. Kemudian konsep ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara darurat membolehkan kita melakukan perkara yang diharamkan pada peringkat awalnya. Kan, benda tu asalnya haram, tetapi disebabkan berlaku kemudaratan, berlaku darurat, maka kita dibenarkan ataupun diharuskan untuk melakukan perkara tersebut dengan syarat-syarat tertentulah. Kan, ini disebut dalam Quran, famanitur ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Kan, sesiapa yang dalam dalam keadaan darurat, kan, dengan syarat dia tidak melampaui batas, maka tidak berdosa kalau dia melakukan perkara tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 173. Baik. Sebenarnya banyak lagi, kan, banyak lagi contoh-contoh hukum hakam yang secara ijmal, yang secara prinsip umum disebut dalam Quran. Contohnya macam contoh lain, perintah untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut khudh min amwalihim sadaqah. Dalam ayat-ayat yang lain banyak, wa aqimus solah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi zakat apa? Berapa banyak nak berkeluar zakat? Bila? Kan? Benda apa yang nak dikeluarkan zakat itu, kan? Itu semua tidak didetailkan dalam Al-Quran. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara prinsip umum, kamu kena bayar zakat. Okey. Pelaksanaannya, perinciannya dijelaskan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara lain qisas, kan, solat, dan banyak lagi ibadat-ibadat dan persyariatan serta pentaklifan dalam Al-Quranul Karim disebut secara umum dan tidak diperincikan, namun perkara tersebut didetailkan dan diperincikan oleh sunnah, di mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat, rukun-rukun, perkara-perkara yang disebut secara umum dalam Al-Quranul Karim. Okey. Antara hikmah kenapa banyak hukum hakam dalam Al-Quranul Karim ni tidak disebut secara detail, kan? Antara hikmahnya ialah perkara itu boleh disesuaikan dengan, kita kata, peredaran zaman, kan? Konsep itu dia relevan, evergreen, dia relevan sampai kiamat, kan? Sebab tu ada banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara umum. Okey, contohlah macam tadi, kan, kita kata konsep penghakiman. Katalah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak melakukan konsep keadilan, kan, kamu kena buat bangunan 5 tingkat contohnya, kan. Kemudian tak boleh pakai aircon, contohlah ni, kan, dan sebagainya lah. Diperincikan dan didetailkan sedetail-detailnya, kan. Jadi bila berlaku peredaran zaman, tempat, masa, kan, dia tak sama. Jadi kalau diperincikan sedetail-detailnya, kan, jadi perkara tersebut kemungkinan besar tidak akan tercapai dia punya objektif dia. Okey, sebab itu dalam konsep penghakiman tadi itu dia tidak kisah, kan, sama ada macam tadilah disebutkan, nak pakai jubah hitam ke, nak pakai jubah putih, tak mau pakai jubah, nak pakai kot ke, baju Melayu ke, terpulang. Tetapi bila kamu melakukan penghakiman, kamu wajib berlaku adil. Baik. Okey, itu konsep yang pertama, bagaimana uslub Al-Quranul Karim menjelaskan tentang hukum hakam. Kategori kedua, kan? Kategori kedua kita kata
Kategori kedua ni adalah bentuk hukum hakam yang diperincikan lebih sikit pada kategori pertama. Kan? Kalau kita katakan yang kategori pertama tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara prinsip umum, ringkas, wajib berlaku adil. Okey. Manakala kategori kedua ni Allah detailkan sikit. Okey. Contohnya tentang kadar-kadar pusaka. Dalam surah An-Nisa tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan, sesiapa yang ada anak, yang tak ada anak, dia punya bahagian-bahagian dia tu kan. Diperincikan sikit. Kemudian kadar hukuman dalam hukuman hudud ada disebutkan. Walaupun tak sedetail-detailnya, tetapi dia disebut lebih panjang ataupun lebih terperinci sikit daripada kategori pertama. Okey. Kemudian cara talak dan bilangan talak, kaifiat ataupun cara melakukan li'an antara suami isteri apabila seseorang suami itu menuduh isterinya berzina, kan, itu didetailkan sedikit. Kemudian wanita-wanita yang diharamkan untuk berkahwin dengan mereka, ini contoh-contoh kategori kedua hukum hakam yang terdapat dalam Quran, di mana kategori kedua ni dia punya perincian tu lebih sikit daripada kategori pertama. Okey. Tetapi ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan ataupun yang memperincikan kategori kedua ni dia tak banyak. Kan, dia hanya sedikit. Berbanding yang pertama tu, boleh katakan majoriti prinsip yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran itu berbentuk prinsip umum dan ia disyarahkan ataupun dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya tajuk yang berikutnya ialah uslubul Quran fi bayanil ahkam. Okey, itu yang tadi kita bincang tadi, dua kategori utama tu ialah bentuk jenis hukum hakam yang dijelaskan Al-Quran. Tajuk yang berikutnya ialah uslub, kan? Maksudnya wording ataupun sirah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau kita ni tak pakar bahasa Arab pun, bila kita baca ayat-ayat tu, kita dah boleh faham, oh ini maksud wajib ataupun maksudnya diminta kita untuk buat. Bila kita baca ayat ni, oh ini maksud tak boleh buat. Okey, apa bentuk-bentuk uslub yang ada dalam Quran? Al-Quran mempunyai beberapa uslub yang pelbagai dalam menjelaskan hukum hakam fiqh, kan, berdasarkan balaghah yang ada dalam Al-Quranul Karim itulah, kan, dan sebagai ia sebagai kitab mukjizat, kitab hidayah dan panduan kepada kita. Oleh itu, okey, kita boleh faham daripada Al-Quranul Karim apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah fi'il amar, iaitu sirah suruhan. Okey, maka kita faham benda itu bermaksud wajib ataupun sunat ataupun harus. Itu majoriti fi'il amar begitu. Tapi jangan salah faham, tidak semua fi'il amar bermaksud wajib, sunat, harus. Ada juga yang bermaksud haram pun ada. Haram tinggalkan. Tetapi secara kita panggil biasanya ataupun kebiasaannya, bila Allah gunakan uslub fi'il amar, kata suruhan itu, maka ia bermaksud benda tu dituntut untuk buat. Kemudian antara lain, bila kita jumpa dalam Al-Quran Allah gunakan perkataan kutiba. Dan contoh dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian Allah kata lagi dalam surah Al-Baqarah juga ayat 178, kutiba alaikumul qisas. Perkataan kutiba, kalau kita belajar bahasa Arab, kataba yaktubu, kitabatan itu bermaksud menulis. Rupanya perkataan kataba dia ada makna lain juga, iaitu mewajibkan. So kalau kutiba ni dia sirah fi'il majhul, maksudnya kutiba iaitu diwajibkan. So bila kita jumpa dalam Quran perkataan kataballah ke kutiba ke, itu bermaksud benda tu kena buat. Okey. Kemudian contoh lain macam mana kita nak faham sesuatu perbuatan dalam Quran itu dituntut buat. Apabila Allah menggunakan uslub, contohnya begini. Kalau kamu buat
perbuatan ini, maka kamu akan dapat pahala. Kamu akan dimasukkan syurga. Jadi automatik kita faham uslub sebegitu menunjukkan perbuatan itu adalah dituntut buat. Sama ada wajib, sunat ataupun harus. Tapi yang especially yang wajib dan sunat lah. Kan? Contoh kan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, Allah akan masukkan dalam syurga. So ini bentuk kita panggil targhib, bentuk memberi kabar gembira kan kepada individu muslim. Bila berlaku taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan mewajibkan ataupun Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Jadi syurga ni adalah benda baik. So bila benda baik, balasan baik, maka kita fahamlah ia ataupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dituntut untuk kita buat. Okey, sebaliknya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub larangan. Contoh, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Kan? Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. So larangan-larangan yang ada dalam Quran ini selalunya kita akan faham itu maksudnya perbuatan itu ditegah dan tak boleh buat. Okey. Dan kalau kita jumpa uslub yang ada dalam Quran berbentuk kalau kamu buat benda ni kamu dapat dosa, ataupun kamu buat benda ni kamu akan masuk neraka ataupun dapat azab yang pedih di akhirat nanti. Okey, uslub-uslub sebegitu akan menunjukkan perbuatan yang disebut dalam ayat tersebut adalah haram ataupun tidak boleh dibuat. Kan? Contoh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka sebenarnya makan api neraka dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. So kita tahu api neraka ini adalah satu balasan buruk. Jadi bila balasan buruk itu berarti perbuatan yang berkaitan ataupun yang disebut dalam ayat itu, iaitu makan harta anak yatim adalah tidak dibenarkan ataupun haram. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul dan melampaui batasnya, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Jadi automatik kita faham kalau kita melakukan perbuatan yang mungkar, yang tidak diredai, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bermaksud kita melakukan maksiat kepada Allah. So balasannya apa? Seronok ke tak seronok? Balasannya ialah neraka. Kan? So neraka ini adalah balasan yang buruk, dan kita tahu perbuatan maksiat apa-apalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang tidak dibenarkan dan haram kita buat. Baik. Jadi itu adalah bentuk-bentuk macam tadi saya katakan, kalau kita tak faham bahasa Arab secara ni pun, so kalau kita faham daripada dua konsep ini kan, kalau ada balasan baik, kita faham perbuatan itu adalah dibenarkan, perbuatan itu adalah dituntut untuk buat. Kalau uslub yang Quran guna ada balasan buruk, maka ia bermaksud perkara itu tidak dibenarkan. Okey. Kemudian tajuk terakhir dalam Al-Quranul Karim, dalam topik Al-Quranul Karim, ialah dalalatul Quran 'alal ahkam, iaitu maksud semantik lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Okey, maksudnya begini. Kita faham dari segi dari segi rantaian riwayat Al-Quranul Karim itu, dan cara Al-Quranul Karim datang dan sampai kepada kita zaman berzaman, kita tahu dan kita faham ia adalah qat'iyatul wurud. Kan? Secara qat'i. Kan? Apa maksud qat'iyatul wurud? Iaitu cara penyampaian dan cara sampainya Al-Quran itu daripada zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama mutaakhirin sampailah zaman kita pada zaman sekarang ini. Al-Quran itu disampaikan oleh ramai perawi-perawi Al-Quran dalam jumlah yang ramai. Sebab itu kita zaman berzaman di mana sahaja, pergilah di mana sahaja, di China, di Amerika, di Brazil, di Madagaskar kan, Al-Quranul Karim adalah Quran yang sama.
Kan? Sebab apa? Sebab penyampaian ataupun periwayatan Al-Quran itu diriwayatkan oleh perawi yang ramai. Okey, so dari segi penyampaian Quran kepada kita itu qat'i. Kan? Tidak ada keraguan. Okey. Baik. Tetapi bagaimana bentuk dalalah, bentuk penunjukan maksud, penunjukan makna yang ada dalam Quran, adakah ia qat'i ataupun zanni? Kan? Maksud qat'i dan zanni ni untuk makluman khususnya kepada mereka yang bukan dalam bidang pengajian Islam ataupun bukan dalam bidang pengajian syariah, bila sebut qat'i adalah perkara yang tidak boleh khilaf. Okey. Tetapi bila sebut zanni, benda tu boleh khilaf. Kan? Dan memang berlaku khilaf pun. Contohnya apa? Okey. Dalam Al-Quran, okey, dalam Al-Quran, semua ayat Al-Quran memang confirm 100% datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan oleh Jibril. Itu konten ayat Quran. Tapi dari segi makna, dari segi makna yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Quran ini, dia ada dua kategori ataupun dua bentuk. Kan? Sebab itu kita panggil dari segi periwayatan ataupun sampainya ayat Quran kepada kita itu dipanggil qat'iyatus subut ataupun qat'iyatul wurud. Kan? Maksudnya benda tu tidak ada khilaf dan confirm. Tetapi dari segi penunjukan makna, kan, dia ada ataupun terbahagi kepada dua walaupun ia adalah ayat Quran. Kan? Yang pertama dipanggil qat'iyatud dalalah. Kan? Iaitu lafaz-lafaz yang disebut dalam Al-Quranul Karim yang tidak mengandungi dua tiga makna. Dia ada satu makna aja. Kan? Jadi sekiranya dalam Al-Quranul Karim kita jumpa apa-apa perkataan dan perkataan itu hanya menunjukkan satu makna, maka ia automatik adalah qat'iyatud dalalah. Kan? So bila qat'iyatud dalalah, hukumnya kita tidak boleh khilaf. Okey. Contohnya apa? Contohnya yang melibatkan nombor. Dan qat'iyatud dalalah dalam Quran ni tak banyak. Kan? Contoh yang melibatkan nombor seperti dalam Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kan? Bagi kamu wahai para suami setengah ataupun separuh, nisfu, 1/2. Ma taraka azwajukum, harta yang ditinggalkan oleh pasangan kamu sekiranya isteri tidak mempunyai anak. Maksudnya kamu dengan isteri itu tak mempunyai anak, so suami akan dapat 1/2. Fa in kana lahunna walad, kalau isteri-isteri itu ada anak dan dia meninggal dunia, maka falakumur rubu', maka kamu akan mendapat 1/4. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki hendaklah kamu sebat. Ini bagi yang tidak muhsan, yang masih belum berkahwin. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina itu sebatlah 100 sebatan. Okey, perkataan setengah. Perkataan ataupun lafaz rubu' 1/4. Mi'ah 100. Maksudnya yang melibatkan nombor, ini dipanggil qat'iyatud dalalah. Kan? Iaitu kita tidak boleh khilaf dalam menentukan maksud. Setengah tu apa je? 1/4 tu apa? 100 apa? Dah tak boleh khilaf. Sebab apa? Dalam kaedah bahasa Arab, termasuk yang disebut dalam Quran, apabila melibatkan nombor, maka nombor itu dia adalah fix, dia tetap qat'i, tak boleh berubah sebab nombor hanya ada satu makna. Kalau 100, 100 lah, 100. Kalau 1, 1. Kan? So kita tak boleh takwil lagi ataupun kita tak boleh ijtihad, berbeza pandangan dalam menentukan 100 sebatan ni, rasa-rasa ni 99 ni ataupun 80 ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kaedah bahasa Arab, nombor adalah qat'iyatud dalalah, iaitu lafaz yang hanya ada satu makna. Okey. Yang kedua,
lafaz-lafaz yang mempunyai 2, 3, kadang-kadang sampai 10 makna. Okey, maka apabila sesuatu lafaz itu mempunyai 2 makna ataupun lebih, maka ia dinamakan zanniyatud dalalah. Kan, dari segi penunjukan makna itu, dia adalah hanya zanni, dan ini boleh berlaku khilaf. Dan memang berlaku khilaf pun di kalangan mazhab fiqh kita. Contohnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kan, iaitu isteri yang ditalak perlu menunggu iddah selama 3 kali quru. Al-qur'u, perkataan al-qur'u dalam bahasa Arab ada 2 makna. Okey, sebab Al-Quran kan dalam bahasa Arab. Okey, jadi dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, al-qur'u yang disebut dalam Quran tu rupanya ada 2 makna. Satu bermaksud suci, satu lagi bermaksud haid. Macam kita lah kan, dalam bahasa Melayu pun perkataan belon kan. Belon ada 2 makna kan, itu yang kita tahulah. Yang satu belon yang ada budak-budak duk main masa birthday, apa semua duk tiup tu kan. Satu lagi belon bermaksud kapal terbang. Ini famous di sebelah Borneo sana. Okey. Jadi kita kata dalam Quran ni, kalau kita jumpa satu lafaz ataupun satu perkataan yang ada 2, 3 makna, maka ia adalah zanniyatud dalalah. Dan isunya boleh tak kita berbeza pandangan dalam menentukan maksud perkataan tersebut? Jawapannya ya, dan memang berlaku begitu pun. Sebab itulah dalam menentukan berapa kali ataupun berapa lama iddah isteri yang ditalak ni adalah khilaf, khususnya di kalangan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi kan, di mana mazhab Syafi'i memilih ataupun menjelaskan al-qur'u itu bermaksud suci, manakala mazhab Hanafi menjelaskan al-qur'u dalam ayat ni bermaksud haid. Dia ada dari segi kiraan tu dia ada cepat lambat sikit. Okey. So itu sahaja kuliah kita pada pagi ini. Insya-Allah alhamdulillah kita dah boleh faham sedikit sebanyak tentang dalil yang pertama ataupun sumber rujukan yang pertama, iaitu Al-Quranul Karim. Sebab itulah apabila ada seruan yang mengajak supaya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kan, itu adalah slogan yang betul, kan. Namun kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan kena rujuk Quran dengan hadis itu dengan fahaman yang betul. Sebab itu alhamdulillah kita dah tamat dengan pemahaman kita terhadap maksud Al-Quranul Karim dari segi definisi, dari segi dalil-dalil kehujahan, bentuk-bentuk jenis hukum hakam yang disebut dalam Quran, uslub Al-Quran dan penunjukan makna yang ada dalam Quran. Sebab itu jangan terkejut walaupun kita berdalilkan daripada dalil ayat Quran, tetapi boleh berlaku khilaf dalam menentukan maksud. Kenapa? Sebab itu konsep qat'iyatud dalalah dengan zanniyatud dalalah itu memainkan peranan. Dan sebenarnya bagi mereka yang mendalami ilmu usul fiqh ataupun ilmu syariah ni, dia tidak pening ataupun dia tidak kita panggil tak terkejut kan. Tapi kalau orang awam yang tak biasa, dia akan terkejut, boleh ke berbeza pandangan sedangkan kita merujuk Al-Quran yang sama kan, satu Quran ayat yang sama tapi berbeza pandangan. Antaranya ialah inilah konsep qat'iyatud dalalah dengan zanniyatud dalalah. Bahkan dalam Al-Quran ni, ayat-ayat yang berbentuk zanniyatud dalalah ni lebih banyak berbanding qat'iyatud dalalah. So ini adalah tugas para fuqaha lah, bukan tugas orang awam, untuk kita panggil memahami dan berijtihad dalam menentukan istinbat hukum daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.